Ya, itu antara perkongsian berkenaan marhaban ya Ramadan berkenaan keberkatan makanan. Yalah, makanan setiap apa yang kita perolehi setiap hari ini bukan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT. Betul tu. Jadi terima kasih kepada Piyu Amin kerana mengingatkan kita yang paling penting ialah jangan membazir. Sebab ialah pergi bazar Ramadan ni selalunya rambang mata. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Sekarang ni kita nak bincangkan mengenai satu topik yang cukup penting. Kita dah pun buka Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan perkara ini, iaitu rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti. Sudah pastinya seperti yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan pembentangan rang undang-undang anti lompat parti ini akan dilaksanakan pada sesi Parlimen pada Julai kelak. Dan pada hari ini antara persidangan yang cukup penting yang akan berlangsung di Dewan Parlimen adalah berkenaan pindaan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita akan mendapatkan pencerahan dengan lebih lanjut bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik University Sains Malaysia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Munawar dan Syafiqah. Ya, Prof, kita mulakan terlebih dahulu. Kita bagi yang tenang-tenang terlebih dahulu. Kita nak tahu definisi terlebih dahulu. Sebab definisi ini sahaja boleh membawa pertikaian pelbagai pihak. Definisi lompat parti. Khususnya kepada wakil rakyat yang memang telah pun bebas dan selama ini tidak berparti. Bagaimana, Prof? Ya, saya rasakan definisi itulah yang menyebabkan timbul polemik ataupun dilema di dalam sidang parlimen hari ini kerana tidak ada satu penjelasan perincian yang diberikan untuk menggarap apakah definisi sebenar lompat parti. Misalnya, katakanlah Munawar adalah presiden parti saya adalah pemimpin nombor 2 kepada Munawar. Saya bertelagah dengan Munawar, saya dipecat, saya digugurkan, saya keluar parti ataupun jawatankuasa disiplin dipengaruhi oleh Munawar menyebabkan saya keluar parti. Jadi adakah itu lompat parti? Adakah apabila saya menyertai parti lain, bolehkah itu dianggap lompat parti kerana saya keluar parti bukan disebabkan soal keinginan untuk menyertai parti lain, tetapi percanggahan pandangan, ideologi politik, pegangan politik. Jadi di situ sahaja sudah menimbulkan persoalan. Apakah lompat parti boleh didefinisikan sedemikian rupa ataupun lompat parti ini sekadar dengan mudah difahami, kita keluar dari satu parti, kita menyertai parti lain, ataupun kita keluar dari satu parti, kita menjadi seorang yang bebas. Tapi kalau bebas, selepas satu tempoh, apakah bila seorang pemimpin parti politik itu menyertai satu parti, adakah itu dibenarkan? Jadi kesemua ini menimbulkan persoalan. Jadi saya percaya itulah yang mahu dihalusi, diteliti sepenuhnya supaya literasi tentang lompat parti ini memang seronok. Bila kita cakap tentang lompat parti ini, semua seronok mendengar lompat parti, tapi tidak tahu apa makna, maksud di sebalik pemahaman tentang lompat parti. Kalaulah Yang Berhormat sendiri sukar mendefinisikan, bagaimana kita nak menjambah pemikiran orang di luar? Kerana kita nak memastikan pengundi memahami, rakyat memahami apakah itu sebenarnya lompat parti. Bagi saya, ia terlalu luas. Ia perlu diterokai sepenuhnya supaya tidak bercanggah dengan perlembagaan, tidak bercanggah dengan rukun negara, tidak bercanggah dengan apa yang sudah dijunjung sekian lama sehingga hari ini. Ya, Prof. Kita sudah maklum pada hari ini kerajaan telah memutuskan untuk tidak membentangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti pada mesyuarat khas Dewan Rakyat pada hari ini. Sebaliknya akan melakukan pembentangan bagi pindaan perkara 10 perlembagaan, dan sudah pastinya kita melihat perkara ini berkenaan perkara 10 ini membabitkan berkenaan kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan juga kebebasan berpersatuan. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan kepentingan untuk meminda terlebih dahulu perkara 10 perlembagaan ini, Prof? Ya, saya percaya Jawapan Negara dan juga Wakil Rakyat sudah memahami bahawa tanpa pindaan perkara 10, sukar untuk kita merangka, mewartakan Akta Lompat Parti kerana pindaan perkara 10 itu menampilkan soal tentang kebebasan bercakap, berhimpun, berpersatuan, menyertai pertubuhan, dan tetapi waktu yang sama timbul isu saya rasa hari ini adalah sejauh manakah kebebasan diberikan dalam konteks pindaan tersebut supaya tidak menyebabkan parti politik mempunyai kebebasan sepenuhnya ke atas mereka yang digelar sebagai ahli parti politik. Saya rasa itu yang sebenarnya juga telah menyebabkan Akta Lompat Parti ini tidak boleh
dibincangkan hari ini kerana pemahaman ke atas kedudukan ahli ataupun wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri perlu dihalusi di bawah pindaan perkara 10 walaupun itu akan diluluskan barangkali dengan undi 2/3 hari ini, tapi perkara itu juga harus memastikan ada kekangan, ada keterbatasan supaya parti politik tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memecat, untuk mengusir seseorang ahli daripada parti politik. Itu akan menyebabkan kita berhadapan dengan isu lain pendemokrasian, kebebasan yang selama ini telah diberikan untuk bercakap, untuk berhimpun. Tiba-tiba ada perkara yang perlu diikuti. Apakah ini hanya akan termaktub untuk ahli politik, parti politik, bagaimana dengan persatuan lain, bukan kerajaan yang lain. Itu saya rasa harus dibuat satu garis pemisah supaya masyarakat jelas dan dipermudahkan penjelasan itu agar masing-masing tidak akan bertelagah selepas ini. Selain daripada itu, Prof, apa lagi di antara elemen yang dirasakan cukup penting untuk diperhalusi dan perlu dimasukkan di dalam pindaan ini agar pindaan ini bukan semata-mata untuk memenuhi tanggungjawab yang telah pun tertera dalam MOU transformasi dan juga kestabilan negara, Prof? Ya, saya setuju Syafiqah. Kita tidak boleh sekadar memenuhi MOU, kita nak buat secara tergesa-gesa kemudian kita berhadapan dengan isu sampingan yang lain. Bagi saya, satu penjelasan tentang pendefinisian itu perlu dibuat dengan baik, terperinci. Kedua, pindaan perkara 10 itu harus dinyatakan dengan baik dan juga itu juga memerlukan perincian bagaimana perkara 10 itu boleh dibaca dengan akta dibaca bersama dengan akta lompat parti kemudiannya supaya tidak timbul isu-isu sampingan yang lain. Ketiga, saya rasakan perlu juga perbincangan, perdebatan tentang limitasi ke atas apa yang boleh dilakukan oleh seorang ahli parti politik, apa yang boleh dilakukan oleh parti politik supaya tidak wujud kebebasan yang luar biasa sehingga menyekat kebebasan yang sudah wujud sekian lama. Jadi soal kebebasan dalam politik itu penting, harus diraihkan, tapi saya percaya jika wujud keterbatasan, limitasi, bagaimana kita harus menanganinya agar masyarakat tahu bahawa ini adalah perkara pokok yang perlu diberikan keutamaan. Jika itu boleh dibaca bersama, maka ia akan memudahkan proses untuk meluluskan dan juga mewartakan akta lompat parti. Kita tidak mahu membuat akta lompat parti tergesa-gesa hanya semata-mata kerana pilihan raya dah hampir. Kita tidak mahu mandat rakyat itu dipersiakan sehingga mandat itu menjadi mandat wakil rakyat sebagaimana yang kita lihat hari ini. Itu yang menimbulkan isu besar dalam konteks pentadbiran politik selepas Mac 2020. Jadi bagaimana itu harus dikupas, harus dipastikan tidak menjejaskan reputasi, kredibiliti, kewibawaan, ketokohan bukan saja ahli politik tetapi juga parti politik. Bermakna apa saja yang mereka lakukan itu akan memberikan gambaran kepada kita melalui satu proses transisi ke arah kematangan berpolitik. Kita boleh melihat kepada negara yang sudah amalkan akta ini. Ini bukan baru di Malaysia. Pada tahun 1992 pernah mahu dilaksanakan, diluluskan di Kelantan dan juga di Pulau Pinang. Betul. Tetapi tidak dilaksanakan kerana bercanggah dengan akta 10 ini di dalam perlembagaan. Jadi apa saja yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatal dengan sendirinya kalau kita lihat dari sudut legal ataupun perundangan. Sebab itu jugalah yang Muhammad Perdana Menteri menyatakan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menilai dan juga mengumbal khususnya berkaitan dengan rang undang-undang anti lompat parti ini untuk memastikan tidak berlaku pencanggahan khususnya dari sudut perundangan dan juga segala aspek perundangan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Baik, Prof, kita ingin juga mendapatkan pandangan daripada Prof bukan saja dari sudut rang undang-undang anti lompat parti ini, malah juga dari sudut had dua penggal jawatan Perdana Menteri. Bagaimana, Prof? Ya, itu juga telah ditandatangani di dalam MOU, dipersetujui agar penggal seorang Perdana Menteri itu dihadkan kepada dua penggal. Itu juga memerlukan pindaan perlembagaan, itu juga harus dihalusi. Bagi saya mudah dihalusi jika kita lihat kepada negara yang sudah amalkan bagaimana dua penggal itu diamalkan.
mengapa perlu, ada yang tidak akan menyokong kerana merasakan bahawa 5 tahun pertama sekadar untuk melihat kepada proses pertumbuhan, apa yang harus dilakukan untuk negara. 10 tahun yang berikutnya adalah untuk merancangkan pembangunan dan juga perubahan yang mahu dibawa ke atas negara. Tetapi mengapakah ada negara yang percaya dalam masa 5 tahun itu digunakan 10 tahun digunakan sepenuhnya untuk mentadbir urus sesebuah negara. Kita lihat apabila terlalu panjang usia pentadbiran sesebuah parti politik, itu juga akan membawa kepada persoalan tentang integriti politik, soal tentang salah laku, pecah amanah dan sebagainya. Untuk menghindar perkara itu, barangkali menghadkan 10 tahun itu penting. Itu dari sudut tertentu. Tapi dari sudut lain pula, kalau kita lihat dalam konteks budaya politik Asia dulu, memang jelas tempoh masa yang panjang dibenarkan. Tapi sekarang ini dengan perubahan ekosistem politik tanah air, saya percaya ini merupakan satu langkah yang terbaik untuk membolehkan generasi akan datang merasai bahawa mereka juga mempunyai peluang untuk menyertai kepimpinan negara, meremajakan kepimpinan negara apabila ada tempoh masa 2 penggal. Tetapi kita juga mengharapkan perkara ini tidak ada flip-flopnya. Jawatan kuasa khas ditubuhkan dengan segera untuk memastikan bahawa perincian itu dibincangkan dalam kalangan parti kerajaan dan juga pembangkang, dan juga yang boleh terlibat dalam jawatan kuasa libat urus. Kerana kalau untuk Akta Lompat Parti, saya difahamkan hampir 12 libat urus dibuat dengan pelbagai kelompok akademik, masyarakat sipil, badan bukan kerajaan, mereka yang ada pemahaman dan juga kepentingan. Begitu juga dalam konteks Perdana Menteri 2 penggal. Saya percaya ia perlu dihalusi supaya jangan selepas dekat-dekat masa nak dibawa ke parlimen baru kita merasakan bahawa kita perlu tangguhkan. Perkara ini saya rasakan penangguhan akan menjejaskan pemahaman dan juga rasa dalam kalangan rakyat ataupun pemimpin sendiri yang dah syok tiba-tiba dia jatuh terus. Ya, betul. dia jadi macam anti climax. Betul. Prof, sedikit kesimpulan untuk hari ini, short and sweet. Mampukah pindaan kali ini mengembalikan kepercayaan rakyat, Prof? Ya, bagi saya, kalau pindaan itu dilakukan, rakyat akan tahu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab dalam proses untuk menzahirkan kepimpinan dan pentadbiran negara. Ini juga akan memberikan satu harapan baru kepada rakyat untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam konteks literasi politik tanah air dan juga peralihan kepimpinan yang memerlukan rasa tanggungjawab dalam kalangan rakyat, kerana rakyatlah yang mendahului dalam proses untuk memberikan mandat kepada pemimpin. Merakyatkan kepimpinan sebenarnya harus menjadi tema besar. Bagaimana rakyat memainkan peranan ke atas pemimpin. Pemimpin juga harus merasakan bahawa legitimasi ataupun keabsahan yang mereka perolehi adalah daripada amanah dan juga rasa kepercayaan dalam kalangan rakyat yang tidak boleh dipersiakan, tapi juga dipakai untuk memberikan nilai tambah dan membawa perubahan kepada kehidupan rakyat, kesejahteraan dan mempertahankan kehidupan berukun. Ya, merakyatkan kepimpinan. Saya suka istilah itu, Prof. Dan kita lihat orang undang-undang anti lompat parti ini bukan saja dapat menjamin kestabilan politik, tapi secara keseluruhannya dapat menjamin kesejahteraan dan juga kestabilan rakyat dan juga negara dalam jangka masa yang panjang. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih, Prof.